Kembali dalam buletin awal ini, kita masih lagi memberi fokus kepada susulan keputusan yang telah pun dimuktamadkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini sudah tentu berkaitan dengan kerajaan yang telah membuat ketetapan dan juga keputusan untuk memansuhkan peperiksaan UPSR ataupun disebut sebagai Ujian Pencapaian Sekolah Rendah bermula pada tahun ini. Jadi untuk membincangkan lagi dengan lebih lanjut khususnya mengenai dengan cabaran yang perlu didepani oleh murid-murid di kawasan kampung, di luar bandar dan khususnya di pendalaman dalam mana kita melihat kepada impak keputusan yang telah pun dibuat oleh kerajaan ini. Bersama saya pada ketika ini juga menerusi Skype adalah jurucakap kempen NGO Tiada Guru, Fikah Roslan. Fikah, kalau boleh untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan. Kita telah mendengar banyak pendapat dan juga pandangan yang meluahkan rasa gembira. Malah ada yang mengatakan ini adalah kemenangan besar bagi mereka yang memperjuangkan transformasi pendidikan. Tetapi untuk waktu ini, bagaimana Fikah melihat kepada pengumuman yang telah pun dibuat kerajaan, tiada lagi peperiksaan UPSR, dalam mana kita melihat realiti semasa yang didepani oleh guru-guru, murid sekolah, malah ibu bapa juga kalau sebelum ni risau bila ada UPSR, bila ada peperiksaan, kesediaan anak-anak mereka dalam mendepani peperiksaan. Tetapi tiada lagi kebimbangan itu selepas ini. Mungkin Fikah mungkin boleh kongsikan pandangan sendiri berkaitan dengan hal ini. Ya, terima kasih. Terutamanya di kawasan pedalaman kan sebenarnya kami berpandangan bahawa ini keputusan yang baiklah. Sebab realiti yang sedih ialah jurang pendidikan itu masih sangat luas, terutamanya di kawasan bandar dan juga di kawasan antara kawasan bandar dengan kawasan pedalaman. So dari segi pendedahan dan kesiapsiagaan tu memang akan berbeza. Walaupun UPSR ialah peperiksaan kebangsaan atau centralized exam yang semua murid sebelum inilah akan melalui. Tapi realitinya ialah pelajar-pelajar di kawasan luar bandar, mereka tidak mempunyai kemudahan ataupun pendedahan yang sama dengan pelajar-pelajar di kawasan bandar, dan juga dari segi kualiti pendidikan pun berbeza. Seperti apa yang diperjuangkan oleh kempen Tiada Guru, guru-guru yang ponteng atau guru-guru yang tidak melaksanakan tanggungjawab dengan sebagaimana yang mereka sepatutnya. So sebenarnya ini sesuatu yang saya rasa perubahan yang baiklah untuk terutamanya untuk pelajar di kawasan pedalaman, supaya harap-harap lepas ni fokus akan lebih kepada memupuk minat pelajar itu untuk benar-benar berminat untuk menimba ilmu dan bukan semata-mata untuk mencapai kecemerlangan akademik. Fika, bagaimana Fika melihat kepada kesediaan dan juga ketersediaan untuk guru-guru dan juga pentadbir sekolah, dalam mana UPSR sudah tiada, UPSR dimansuh, tetapi dalam mana melihat kepada pentaksiran itu, apa yang disebut sebagai pentaksiran KSSR secara umum dan secara khususnya? Seperti yang disebut oleh saudari Alina tadi kan, guru-guru, sekolah pun sudah ada sistem sendiri dari segi pelaksanaan folio, projek-projek untuk mata pelajaran tertentu. So pentaksiran ini juga amat bermakna dan sangat saya rasa mempunyai value yang baik untuk pelajar-pelajar ini, kerana dia bukan sahaja mengajar ataupun memberi ilmu secara teori, tetapi juga menggalakkan pelajar-pelajar untuk apply pengajaran ni dari dalam cara yang lebih mendalam dan bermakna, dan mereka sendiri boleh mengalami macam mana untuk apply apa yang diajar dalam bilik darjah. So saya rasa dari segi kesediaan guru-guru tu disebabkan oleh sistem-sistem ataupun komponen-komponen mata pelajaran. Saya rasa sekolah dan guru-guru bersedia untuk anjakan ini. Fika, mungkin Fika boleh kongsikan dalam mana melihat kepada pentaksiran yang telah diberi kuasa ataupun penilaian pentaksiran telah pun diberi kuasa kepada pihak sekolah untuk melakukannya, apa ruang dan apa peluang-peluang yang perlu dilihat untuk dalam mana kita tahu UPSR dimansuhkan, tetapi ini masanya untuk meraih peluang untuk meningkatkan kreativiti, bakat-bakat murid-murid sekolah. Apa jenis tumpuan yang perlu diberikan dalam pentaksiran yang bakal dilakukan ini?
Dari segi peribadi saya rasa tumpuan yang perlu diberikan ini adalah untuk macam mana pelajar-pelajar boleh mengaplikasikan apa yang mereka belajar dalam bilik darjah tu ke dalam kehidupan seharian dan bukan sahaja untuk um, pencapaian sekolah semata-mata, tapi bagaimana mereka akan mengambil apa yang diajar oleh guru-guru dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan seharian mereka untuk mereka mengadakan pengalaman yang lebih bermakna ataupun yang lebih memberi kesan yang impak yang lebih besar ke dalam kehidupan mereka. Fika, kamu boleh yang terakhir sekali dalam 1-2 minit yang akhir ini melihat kepada pengumuman kerajaan pemansuhan UPSR, kalau boleh diberi sedikit pandangan melihat kepada impak jangka panjang untuk murid-murid khususnya berada di sekolah pedalaman di luar bandar ini. Mereka tiada lagi perlu menghadapi sistem pendidikan berteraskan peperiksaan, tetapi ini adalah pentaksiran yang dilakukan impak dalam masa jangka panjang melihat pada secara keseluruhan pengumuman dan juga ketetapan yang telah pun dibuat oleh kerajaan ini. So berdasarkan bukan saja apa yang saya kongsikan tetapi juga realiti di peringkat akar umbi untuk pelajar-pelajar di kawasan pedalaman, saya rasa impak jangka masa panjang akan jadi impak yang bagus dan impak yang positif untuk pelajar-pelajar ni sebab guru-guru lebih tahu dan lebih arif tentang apa yang diperlukan oleh pelajar-pelajar di kawasan pedalaman ini. Mereka lebih tahu tentang realitinya macam mana. So mereka boleh plan pengajaran diorang dengan lebih baik dan lebih relevan untuk memenuhi keperluan pelajar-pelajar ini. Ya. Baik, terima kasih kepada Fika Roslan. Fika Roslan adalah jurucakap bagi kempen NGO Tiada Guru yang mana kita melihat kepada cabaran dan juga realiti semasa dan mana melihat kepada susulan keputusan dan juga pemakluman daripada kerajaan UPSR dimansuhkan bermula pada tahun ini.